Okay. So, panas? Panas? Panas ke baju dia? Okey, target teacher untuk permulaan awal tahun ni lah teacher target untuk paper writing. Paper writing. Atau bahasa Melayu dia penulisan. Yang kita dah selalu buat masa form tu dulu tu paper reading. Yang ada part 1, part 2 tu ingat? Part 1 macam mana, part 2 ingat kan? Okay, kita dah jemukan pun terror ya? Terror dah? Yang part 1, part 2, part 3 tu. Ingat tak? Terror yang tu? Dah tu belum? Sepanjang tahun dah buat sepanjang COVID dah buat. 2 tahun COVID, 2 tahun buat paper 1. Okay, kita nak target paper tu. Okay. Which is masa kelas sebenarnya nak kena buat. So kalau ikutkan berapa lama kita nak spend untuk part 1 ni? Berapa lama nak spend? Tadi kat situ. 10 minit je. Kelas kita berapa lama? Kan sudah 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. Sempat sangat kan? Boleh buat 2. Betul? Betul? Jadi tak nak buat ni? Jadi tak nak buat? Tak boleh lagi orang ni. Orang ni baru wamak. Okay. Part 1 untuk okay, walaupun tak tahulah kan kita ada ke tak, tapi part 1 ni dia sama macam SPM punya paper part 1 juga. Percaya tak? Percaya tak? Paper English dia ada bahagian yang buat karangan juga. Yang bahagian karangan dia ada part 1, part 3. Part 1 dia sebiji sama macam ni. Sebiji 80 perkataan juga. Sebiji dia bagi nota ke, dia bagi email ke, dia bagi WhatsApp ke, WhatsApp. Sama macam ni. So korang ada masa dan sekarang memang dah terbiasa lah dengan SPM ni sama kan. Okay, soalan tu dia cakap apa Darwish? Soalan tu baca, your okay, sekarang ada research daripada pakcik kita. Okay, pakcik kita nama? Pakcik kita nama Dad. Kita nama apa? Raymond. Okay, sekarang bayangkan semua ni nama kita ni bernama Raymond. Okay? Okay, baca note tu. Okay, baca. Hi Raymond. Hi Raymond. Hope you like the birthday gift that I'm sending. Happy birthday. Wishing you all the best always. Sorry, I put enter. Couldn't. I couldn't enter your birthday party. I'm afraid I'm not feeling very well. Okay. Uncle dia dah bagi kita hadiah. So Uncle kata, Alhamdulillah. Uncle cakap apa? Harap awak suka dah hadiah yang pakcik hantar tu. Selamat jadi. All the best. Sorry lah pakcik tak boleh datang sebab dia kurang sihat. Okay, soalannya. Okay, tapi apa nama perkataan ni yang tak open kan? Apa perkataan yang tak open kan? Apa perkataan ni lebih pendek daripada karangan masuk di PSA ni. Habis 120. Senang. Jadi nasihatkan untuk part 1 perkataan ni satu tulisan ni boleh. Satu tulisan tu tulis dah nak balas apa dekat pakcik. Okay, cabaran bila part 1 ni takut ada budak salah faham bila dah baca note. Dia salah faham. Dia ni pakcik ke dia ni Raymond. Lepas tu dia salah faham nak balas surat ni nak cakap apa. Okay, lepas tu sekarang ni hadiah. Zaman hadiah ni dah lepas
Uh, tapi ayat tu menerangkan dia 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 sedang hantar. Maksudnya masa dia dapat hadiah tu, masa dia baca nota tu, benda tu sedang berlaku. Tau, nak menerangkan dengan cantik tu. Okay, sebenarnya karangan ni dia macam ada double meaning kalau ikutkan. Boleh dia nak cakap birthday party tu belum berlaku. Maksudnya nak cakap plan, boleh juga nak cakap yang birthday party tu dah berlaku. Tapi yang mana lagi senang? Dah jadi ke belum jadi? Itu sendiri dia sebab nanti kau yang nak tulis. Mana lagi senang? Dah jadi ke dah buat party tu ke belum? Tak masalah untuk kawan itu. Sebelum kita posting itu pokok buat cakap itu. Kalau dah berlaku, kalau cerita lagi yang dah berlaku. Sebab dah berlaku lagi senang kita macam kita dah imagine benda tu dah jadi. Tapi kita jaga gangster. Kalau dah jadi maksudnya kita kena guna PD past tense. Kan? Kena guna past tense. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak pastikan dia anggaran ada 10 patah perkataan. Kita dah buat 6 baris kepada anggaran 60. Dah cukup? Tak cukup ni. Nak tambah 10 banyak berapa baris lagi? 2 untuk dapat 80. So jangan berhenti tulis, tambah lagi 2. Tak boleh je tak? Tak sempat nak sampai 2. Dapat 1,5 je. Boleh? Boleh. Sebab ni anggaran. Jadi kalau kita satu-satu dapat 77 ke contoh, tidak. Jangan sampai 200 tak tulis. Jadi banyak sangat. Kita ada banyak apa saya banyak sampah. Tahu banyak sampah. Banyak sampah tu banyak salah tau. Sampah tu ayat ni sedap sikit tersebut. Taklah. Banyak salah. Jadi tulis yang sepatutnya lah. Okay, itulah cara nak kira anggaran patah jumlah perkataan dalam satu barangan. Sebenarnya jumlah perkataan tu sama dia boleh pakai teknik ni untuk nanti paper SPM tu atau macam in the future nak masuk kalimat essay tu cara tu sama sebab tulisan korang size tu sama je. Takkan tiba-tiba 2 tahun lagi tulisan besar atau 2 tahun lagi tulisan lebih kecil. Tak kan? So sebenarnya boleh kalau tak kira pun dah boleh anggap tulisan saya biasa satu baris ada 10. Biasanya 10. Tapi cara korang mudah ingat dia masih SPM tahun ni. Satu baris tu boleh sampai 15. Maknanya ya, tulisan dia kecil. Kalau saya ni kalau bertambah umur sampai umur macam korang jadi kecil tak? Banyak sangat tulisan dia kecil. Itu untuk anggaran nak dapatkan jumlah perkataan yang sepatutnya tu lah. Okey. Soalan? Soalan untuk part 1. Kita fokus part 1 dulu. Mungkin nanti next class untuk kelas Jumaat kita fokus sains. Untuk kelas malam kita fokus DI. Soalan? So kerja ni perlu dihantar selewat-lewatnya Jumaat 9 pagi. Sebelum Jumaat 9 pagi. Sebab 9 pagi tu nak main tak? Sebab ada kelas yang tu sebagai kerja kan? Tu nak kerja lain. Sekarang ni dihantar sebelum Jumaat. Kalau siapa yang bergilir minggu ni sekolah, dia kena buat malam esok ni. Ada Friday je. Jadi ada masa esok lah sepanjang hari. Sampai macam mana? Cuti. Dari sini pun cuti. Jadi sepanjang hari esok boleh buat lah. Tak salah kan? Tak salah kan? Lagi.
Empat eh? Empat satu. Dah, program ni naik. Okay, sampai hari tak. Tentang dia mulai tentang yang tadi. Aku lupa lah. Aku tak ada. Bawa itu bawa. Yang bawa dia. Dia masuk lah. Habis tutup. Air pula. Okay, so saya akan kat dalam ni. Okay, 14 eh. Nah, 14 tadi untuk mampu. Jadi kan takut ada duduk takut kegelapan. Okay, so indeks ni bab 1 dalam form 3 nanti. Sepatutnya korang dah form 3. Mungkin kat sini ada dah umur 15 tahun tapi belum form 3. Mas dah form 3 dah 15 tahun tapi belum form 3. Okay, nampak macam teruk lah. Macam budak form 5 lah. Dah 18 tahun tapi belum form 5. Di sekolah lagi. Kan. Okay. Semua tak nak. Saya pun tak tahu kenapa dia buat style sekolah macam ni pula. Sebab dia takut dia ketinggalan. Kalau style kalau lah, saya rasa masuk je darjah baru atau tingkatan baru. Yang lepas nak buat macam mana? Sebab nanti jadi pelik. Okay. So kita tengok indeks ni kita akan gunakan nanti dia part yang penting kan, sebab kita akan gunakan nanti dalam form 4 dan form 5. Dalam matematik pun ada, dalam matematik tambahan pun ada, dalam fisik pun ada, dalam sains pun ada. Maksudnya tak nak ambil kelas sains, ada subjek sains form 4 dan 5. Maksudnya masih ada dalam semua. Jadi tak boleh lari ke mana-mana. Melainkan kalau korang berhenti sekolah terus. Berhenti sekolah terus nak jadi apa kan? Okay. So, kita
Tengok satu persatu, saya akan terangkan satu persatu. So yang pertama kita tengok tata tanda indeks, lepas tu kita tengok hukum indeks. Okey. Buku teks korang ni, korang nasib baik buku teks. Korang buku teks ni dah tahun ke 3 kot tak rasa. Buku teks korang ni dah tahun ke 3. So, tapi saya dapat tahu buku darjah 6 tahun ni tahun pertama baru. Baru. Darjah 6 nanti ada belajar insurans. Budak gila, cikgu lagi gila lah. Rasa tak apa, rasa memang tahu insurans. Boleh lah ajar kan. Okay, so tata tanda indeks. Bukan kita tengok kamera tu. Dulu kamera, masa tak ada handphone, smartphone ni, kamera kenal lah. Apa, megapixel kan. Orang sekarang ni, orang lebih suka tengok dia punya megapixel. Standard handphone sekarang ni 12 lah megapixel. Kalau dapat 8 pun dah okey lah. Tapi kalau dapat 11 lagi okey. Kalau dapat 10 lagi lah okey kan. 10 lebih. Okay, memanglah of course kalau 20 okay, saya tulis contoh saya pernah pakai 24 megapixel. Kalau handphone baru yang 24 megapixel ni harga ribu-ribu lah confirm. Tapi bukan pakai yang ribu-ribu, sebeli second 500. Okey. Memang betul gambar cantik memang. Tapi selalu kekuatan gambar kan. Okey. Sebab itulah dia handphone ni dia akan jadi berguna bila korang ni suka OOTD. OOTD ambil gambar kan. Tak apalah. Tapi tak selalu kan. Jadi kena tengok keperluan masa bila korang perlu. Kan. Kalau nak beli sampai iPhone tu dah berapa ribu kan. So ikut keperluan yang mana yang diperlukan. Okey, ni kita tengok. So, bentuk indeks. So, dia indeks tu sebab kalau kau tengok gigabyte tu, giga ni contoh 8 GB. Kalau tengok handphone pun standard 8 GB ni standard. Dia punya memori dia untuk simpanannya 8 GB ni standard. Tapi ada yang tak standard ni, dia nak lebih. Dia nak simpan macam-macam dalam tu. Kan? Nak simpan video-video Korea, kan anime. Oh tak ada, bagus lah korang ni. Tak tunjuk langsung. Okey, dia nak 16 GB. Tak cukup lagi sebab dia Korea dia minat, anime dia minat, cerita-cerita Melayu pun dia minat. Jadi sampai 32 GB. Penuh juga. Memory card lagi, tambah memory card lagi kan. Okey, apa maksud dia? Tu simpanan. Tak penting lah. Sebenarnya kita tengok gigabyte. G. G ni stand for 8 darab 10 kuasa 9 byte. Maksudnya 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 byte. Nampak? Berapa banyak kosong ada tu? Besar lah. Sebab dia kalau korang punya simpanan handphone ataupun simpanan komputer, dia space dia banyak pakai dekat gambar. Gambar, video banyak pakai. Okay? Dulu banyak orang tak suka ni, orang suka pakai kamera. Dia tak campur. Ada setengah orang dia kamera. Dia sanggup bawa kamera yang DSLR tu. Kan harga dia paling murah 3,000 kan. So ada orang dia sanggup bawa bayar sebab memang kamera tu kan kalau nak adjust tu kena pakailah tangan pun bukan tangan kayu lah. Terpusing kena pandai pusing sikit. Kalau orang tu pusing lebih. Okay. Alright. Ni dia dah sampai dah. Okay. So, ni. A kuasa N. Dia nak cerita kat sini, N ni, kuasa ni, kita panggil indeks. Sekarang kita belajar 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 sebelum ni tu tak? Yang atas tu kita panggil indeks. Yang kuasa tu. Yang ni kita panggil asas.
Okey, mungkin untuk soalan awal-awal korang ni sepenggal pertama yang sedang tugas selepas raya nanti. Kadang-kadang dia lah dia tanya ni indeks apa, asas apa. Nanti bila soalan ketiga dah tak ada dah. Okey, boleh. Boleh faham ni? Okey. Teruskan lagi Okey. So, kita tengok contoh pendarapan ulangan. Okay, kalau kita tengok contoh pendarapan ulangan ni 5 kuasa berapa ni A ni? 5 kuasa 6. 6 tu adalah indeks kan? 5 tu adalah asas. B tu 0.3 kuasa 4. 0.3 tu asas, 4 tu adalah indeks. Okey. Biasa kalau negatif 2 dia tak kurungan. Kuasa 3. Fatihah. 3 kuasa 3 tu apa? Kuasa 3 tu mewakili apa? Negatif 2 Zufairah. Zufairah pula. Zulaika. Asas. Nampak? Kena tahu. Bukan saya tanya. Okey. 1/4. Faris, 1/4 ni mewakili apa? Asas. Ikuan, berapa kuasa dia ni? 5. Right. Taris Yusof, berapa ni? M kuasa berapa? 7 ya. Okey, Hafi, N kuasa berapa Hafi? 8. Okey, jelas. Jawapan kat bawah tu. Okey. Senang je ni. Tapi memang ada lah periksa pengal pertama. Sekarang ni matlamat maksa untuk periksa yang pertama, tak kisahlah Omicron berganas atau tidak, kita mesti dapat A. Okay. Kita mesti dapat A. Lantaklah cik Omicron tu nak menggila ke apa. Okay. Sebab korang semua dah kena cucuk kan. Nanti kawan kita dah berapa kali korek hidung. Okay. Jadi benda tu jadi biasa dah. Tak apa, tak payah risau. Korang sekarang ni kena basah betul belajar. Okay. Alright. Jom kita buat latihan terus. Baik, tunggu sekolah. Sekarang ni, waktu saya rekod video. Nanti korang bulan 4 ni korang masuk form 3. Kan mesti buat latihan tu kan? Kau tinggal tengok video. Tiru je balik kan? Okay, betul. Lepas tu saya tak nak buat latihan lain. Saya akan guna buku teks juga. Tapi bila dah habis satu bab baru saya buat latihan lain. Okay? Alright. Okay, so tapi kalau kat sekolah kena salin kan? Yang ni saya yang tulis. Ni tak ada. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan asal dan indeks bagi nombor dan sebutan algebra yang diberi. Okey. Ni yang ni. 5 asas, indeks dia 3. Okey, ni asas dia. Alright. Okey, kalau boleh saya tak kurungan sekali lah. Okey, 1/2. Indeks 10. Yang ni? Ini kosong. Ini 0.2. Ni nak letak kurungan pun boleh, tak letak kurungan pun boleh. Okey, yang ni 0.4. Mana 0.4? Boleh? Negatif 3/7. 3/7. Kat atas sana tetap perasan. Kalau tak muat. Hantam sajalah ya. X, kalau X 20 indeks dia. Yang kuasa 2 ni 21/3. Right. 8 tu? Ada? Kuasa berapa tu? 1. Kalau dia tak tulis kuasa, kuasa dia adalah kuasa 1. Ingat? Boleh? Alright. Okay. Terima kasih. Jom kita tengok soalan nombor 2. Okey. Tanyalah ya. Baru adil.
Aina Bertisha 6 kuasa 6 kuasa 6. Aina Farisha B 7 7. Biasa kalau macam ni kita letak kuasa sentuh. Okey. Awin C 4. Okey. B Masyarah 5. Jamimi berapa? 3. Badrisha 6. Okey, jelas? Okey, kita dah boleh bawa A dah ni sekarang. Betul lah kalau jawab dengan betul kan? Betul lah kalau kita solat dengan betul, khusyuk, bau-bau syurga betul. Betul lah. Betul lah. Takkan saya nak tanya budak telur, mesti tanya budak samdar. Kita tak tinggi A. Itu dia biasa. Best sekolah tak ada KA. Tapi nanti biasa naik, biasa nak naik form 3 nantilah. Kan bulan ni. Adalah. Tak tahu lah. Sekarang ni saya nak limitkan orang kot sebab tak boleh nak panggil ramai. Mungkin saya akan tambah lagi 2 kursi. So jadi 17. Sudah max lah. Mungkin dah saya tak ambil dah orang. Okey. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Pendaraban berulang ni maksudnya kita tulis macam ni. -3 darab -3 darab -3. Okey, kau faham macam mana? Okey, ni 2.5 darab 2.5 darab 2.5. Ada 4 kali lah. Okey. Okay, ni kita tak payah tunjuk semua lah. Sama je. Sama lah ni. H ni pun sama. Iaitu 3N darab 3N darab 3N darab 3N darab 3N. Okey. Semua jelas ya? Okey. Tak payah tunjuk lain sama je. Okay. Right. So kalau korang faham, senanglah untuk gambar yang seterusnya. Sumpah ada soalan nak tanya. Sebab sebelum ni saya tak pakai buku teks. Jadi saya tengok kan kat dalam buku teks ni dia ada bahagian penting terutamanya yang kat tepi ni. Yang kotak-kotak ni. Kadang-kadang bila saya buat latihan yang saya punya, saya perasan ada benda tu saya check dekat buku teks rupanya ada dekat tepi tu. Sebab kadang korang pun tak baca kan tepi ni kan. Perasan. Jadi sekarang ni kita tak boleh tinggalkan tepi tu. Kena rajin tengok. Sebab kadang-kadang soalan dalam periksa yang kat tepi tu. Kan? Sangat-sangat tricky. Orang panggil jahat. Kan? Alright. Okay. So bagaimanakah anda menukar satu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Okay. Macam mana kita tukar satu nombor kalau dibagi? Kita nak tukarkan dia dalam bentuk indeks. Okey, tengok. Tengok, dia kata imbas kembali. Betul lah, 4. 4 darab 4 darab 4 dapat 4 kuasa 3. Okey. So, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, macam mana? Sebenarnya, dia nak cakap kat situ 64 tu, ayat bahasa pasar dia 64 tu 2 kuasa berapa kan, ini 4 kuasa berapa dapat 64, ni 8 kuasa berapa dapat 64. Tu maknanya faham. Dia nak tanya berapa 2 tu kuasa berapa, 2 kuasa berapa dapat 64. Tu maksud dia. 4 kuasa berapa dapat 64, tu maksud dia. 8 kuasa berapa dapat 64, tu maksudnya. Kalau korang tanya sir
Kalau saya tak suruh buat jalan kerja ni, bagi saya tak payah. Cuma saya tak pastilah nanti apa yang cikgu nak, tapi penyelesaian ni macam ni. Bagi saya cukuplah setakat tekan kalkulator, katalah dia suruh tukar dalam asas 2. Kan? Korang tekan kalkulator, 2 darab 2, 4. Dah 2 kan? Darab 2. Dapat, darab 2. Kira 2 tu korang darab berapa kali? Faham? Cukup. Tak payah buat macam ni pun tak apa. Okay. So, kat sini, dia bahagi 2 tu sehingga berapa kali? 6 kali kan? Kalau korang tak percaya, korang tekan kalkulator, 2 tu darab 6 kali, korang akan dapat 64. Maksudnya dia jadi 2 kuasa 6. Okey. Kalau korang tekan kalkulator, nak tekan 2 kuasa 6, 2, cari tanda segitiga macam ni, lepas tu tekan 6. Cuba dapat berapa? Dapat tak? Dapat? Tak ada kalkulator. Dah mati dah sebelum perang. Ada siapa yang kalkulator lain sikit? Kalau takut ada kalkulator lain. Dapat? Dapat tanda bumbung tu sebab kalkulator ni pun sekarang ada kat Shopee dia jual, ada warna-warni. Ada warna-warni. Sebab saya tengok ada anak Malaysia yang form 4 naik form 5 warna pink. Perempuan lah warna pink, takkan lelaki. Kalau warna pink pun saya pakai je. Yang penting fungsi dia kalkulator, warna tu tak kisah. Warna. Sebenarnya tak ada masalah, kau nak guna warna apa pun tak kisah. Kan dengan pixel tak ada masalah, dia tak ada ganggu. Cuma dia pink tu sikit je. Tapi still base dia nampak macam hitam. Tapi dah jauh saya nampak warna pink. Saya nampaklah. Dia beli kat Shopee. Okey, of course harga dia bukan harga macam biasalah. Okey, sama juga kat sini. Nampak dia bahagi 4 tu 3 kali, iaitu 4 sama juga kalau kau tekan kuasa 3. So korang akan dapat 4 tu tak? Okey. Sama juga yang ni 8. Yang ni tak payah. Sebab kalau kuasa 2 terus tekan kat kalkulator ada kuasa 2 kan? Ada kan? Dia tulis kat situ X2. Itu kalkulator korang buat ni. Betul? Betul? Right. Okey. Okey, jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jelas Jelas. Jelas. Okey, seterusnya. Ni kalau kaedah pendaraban berulang. Okey, kita dah tahu dah tadi kan, saya dah beritahu. Kalau 2 kuasa 6, maksudnya 2 tu, kalau dalam peksa suruh buat pendaraban berulang, dia suruh buat 2 kuasa 20. Kau buat tak? Kalau dalam peksa suruh tulis, kau buat ke tidak? Buatlah. Tak boleh kata korang tulis kat situ, malaslah. Tak boleh, kena buat juga. Kena tulis juga. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Saya nak pakai penanda wacana hatta. Hatta kalau 2 kuasa 10 pun kena, 2 kuasa 100 pun kena tulis 2. 2 kali. 2 tu dah 100. Faham? Faham So tak boleh lah, kena ikutlah sebab sejangka peksa tunggal pertama soalan dia macam ni je. Senang lah, rugi lah kau tak dapat 100. Anak tu pulang. Sebab saya memang ajar ni untuk kau dapat 100 lah. Habis bab ni, sejangka cikgu paling banyak pun 3 bab. Tapi biasa 2 bab je peksa tunggal pertama. Okay. Alright. So, 4 kuasa 3. Alah, 4 kuasa 3 kacang kan. 4 darab 4 darab 4. Takat 3. 100 pun saya sanggup tulis So kalau 8 kuasa 2, 8 darab 8. Okey, selesai. Faham? Semua faham Okey. Jom seterusnya. Tengok.
Dia bagi, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2/5. Sebenarnya, soalan ni, yang menariknya soalan ni, sebenarnya dia dah bagi jawapan. Dia dah bagi jawapan. Okey, korang mesti, memanglah kalau korang faham guna kaedah ni iaitu bahagi sampai dapat 1, silakan, saya tak ada masalah. Tapi saya lebih suka kalau guna kalkulator je. Tapi kalau korang nak buat, tak ada masalah. Samalah. Okey, macam mana? Atas dibagi 2 kan? Maksudnya 32 ni, korang kena nampak. Bahagikan dengan 2 sehingga dapat 1. 32 bahagi 2, 16 bahagi 2, 8 bahagi 2. 4 bahagi 2, 2 bahagi 2 dapat 1. So berapa 2 yang korang gunakan? 5. Bermakna nanti akan jadi 2 kuasa 5. Betul? Simpan dulu. Okey. Lepas tu 5 pun sama. Korang bagi 3, 1, 2, 5 ni sampai dah dapat 1. Nanti korang akan dapat juga 3, 1, 2, 5 kuasa 5. Okey, nampaknya buku teks ni dia telah skip dalam kerja. Patutnya dia kena tulis apa yang saya tulis dulu. Ni. Lepas tu, kan sama kuasa dia. So, kita letak dekat luar jawapan dia macam ni. Nampak? Tu pembahagian ulang. Kalau korang buat pendaraban berulang, bermaksud 2/5 tu didarabkan sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Siapa tahu kenapa 5 kali? Sebab kuasa dia adalah 5. Tak faham cakap tak faham? Kalau tak faham nak seulang cakap. Saya tak faham. Tak boleh lawak kena datang. Okey. Kita tunjuk jugalah kaedah berulang dengan pembahagian berulang dengan kaedah pendaraban berulang. Pentinglah. Sebab saya takut nanti sekolah tanya satu-satu kan. Kena buat satu-satu ni. Okey. So tengok. 2/5. Korang tahu macam mana 32 ni nak jadi 2? Macam mana 3125 ni nak jadi 5. Alright. Bermakna 32 ni bahagi 2. Sehingga korang tak boleh bahagi dapat 1. Sama juga 3125 ni korang bahagi 5, bahagi sehingga dapat 1. Okey, apa yang sekarang ni korang perlu tahu, korang kena kira ada berapa 2, ada berapa 5. Okey, bermakna 2 tu kena darab sebanyak 5 kali dan 5 pun kena darab sebanyak 5 kali. Baru dapat 3125. 2 tu darab 5 kali dapat 32. So, jawapan kita tak tulis macam ni. Kita akan tulis macam ni. Okey. Masa bila boleh tulis macam sebulat yang terakhir ni, yang merah ni? Apabila kuasa dia adalah sama. Kalau tak sama tak boleh buat. Okey. Sebab tu saya kata buku teks ni tinggal. Okey. So, ini kaedah pembahagian berulang. Kalau dia minta kaedah pendaraban berulang, ni pakai kalkulator je lah. Iaitu korang dah tahu 2/5, tekan je kalkulator. 2/5 korang tahu tekan dah kan? 2 ABC 5 kan? Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 2 ABC 5. So korang akan dapat 32 per 3125. Cuba tekan sekarang. Cuba tekan. Dapat tak? 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. Darab 2 ABC 5. 5 kali. Dapat? Sekarang tahu kan cara tekan ni? Tapi
Kalau ada negatif. Kalau ini tak ada kat sini lah. Tapi kalau ada negatif, soalan tu ada negatif. Okey. Contoh ini penerapan berulang, korang dah faham tadi, kalkulator saja. Okey. Bermakna kalau dia nak 2/5 kuasa 5 dalam bentuk pendaraban berulang, korang kena buat jawapan macam ni setulis ni. Faham? Ini pendaraban berulang. Ini pembahagian berulang. Okey. Saya nak ingatkan satu benda. Kalau soalan tu dia bagi negatif 2/5. Okey. Kalau dia ada negatif 2/5. Ni hati-hati kejap Nasihat saya kena letak kurungan. Ni kan saya letak kurungan ni. Nampak? Maksudnya kena letak kurungan. Dikuatiri jawapan korang tu akan jadi salah. Terutamanya bila korang tekan ni. Sekarang cuba korang tekan ni. Okay, katalah kita nak buat soalan ni. Ni tak jarang dia beritahu kat sekolah, so tolong tengok. Okey. Sekarang ni saya nak korang tekan kalkulator ni. Tekan je. Negatif, korang tekan negatif 2, ABC 5 kuasa 2. Jawapan korang apa? Negatif 2/5 kan? Tapi itu bukan jawapan yang kita nak cari. Salah. Yes, kita letak kurungan. Cuba sekarang ni, korang letak buka kurungan, tekan negatif, tekan 2, tekan ABC, tekan 5, tekan tutup kurungan, tekan kuasa 2. Patutnya korang akan dapat 4/25. Betul? Nampak? Soalan dua-dua sama. Soalan dua-dua sama. Tapi apa yang salah kan? Apa yang menyebabkan jawapan kita salah? Yang ni yang saya nak tekankan kat korang sekarang ni. Korang tahu tekan kalkulator, tapi korang tak tahu nak tekan dengan cara yang betul. Kan jelas? Okey? Tak apa, nanti dari masa ke semasa saya akan ulang pasal kalkulator. Sebab tu saya suruh korang bawa kalkulator, nanti korang dah biasa. Okey? Saya dah ajar. Alright. Okey, ada lagi soalan. Sebab tu saya rekod, nanti bila sekolah datang sekolah korang tinggal buka video je. Okey. 81. 3 kuasa berapa? Test. Kalkulator, 3 kuasa berapa? Berapa kali nak darab 3 tu? 5. Betul tak? 3 darab 3 darab 3 darab 3, betul? Rasa tu mana hafal. 5 kuasa berapa dapat 15,625? Tak rasa tak hafal. Berapa? 5 kali 5 kali 5, 125. Kali 5 lagi, 625. Kali 5 lagi, entahlah. Tak apa sampai 4 6. 5 kuasa 6. Okey, good. Ni 4/5 kuasa berapa? Kalau saya cek yang atas je, saya cek 4 je. 4 kali berapa? 4 kuasa berapa dapat 64? 4 kali 3. So 4 kuasa 3 kan? Bermaksud 5 kuasa 3, 6, 2, 1, 2, 5.
0.00032. 0.2 kuasa berapa? 5. Ha. 5. Betul? Betul tak? Apa yang kau tekan tu ikuai? Ha. Ha. Nampak tak negatif tu? Ha. Kalau nak tekan kuasa, okey, yang ni nanti kita ulang sekejap lagi. Ada E dengan F ni nanti kita ulang. Sekarang saya nak korang bagi tahu saya negatif 4 kuasa berapa? Saya tak hafal. 16,384. Saya rasa jawapan dia mesti kuasa ganjil. Betul tak? Kuasa nombor ganjil. Betul tak? Ganjil lah kan nombor tu kan? Kenapa saya tahu kuasa nombor ganjil? Cuba bagi tahu saya. Siapa dapat bagi tahu saya? Kenapa saya tahu jawapan dia kuasa nombor ganjil? Siapa yang tahu dia dah betul-betul faham? Dia faham, saya tahu kau faham, tapi dia betul-betul faham. Double. Maksudnya, kalau soalan negatif, jawapan negatif. Kan? Jawapan dia negatif lah, 16,384 negatif kan? Saya tahu kuasa dia ganjil. Jawapan dia negatif. Macam mana saya tahu? Okey. Negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Kuasa 3 nombor ganjil ke? Jawapan dia negatif 1. Kan negatif positif. Positif negatif kan? Okey. Negatif 1 darab negatif 1 dapat positif betul? Okey, ni kuasa 2 betul? Ni kuasa 3. Kuasa dengar betul. Kuasa ganjil, soalan negatif, jawapan negatif. Faham tak tak? Kuasa nombor ganjil, soalan negatif, jawapan kita akan dapat negatif. Okey. Kuasa genap, soalan negatif, jawapan kita akan dapat positif. Faham? Korang tak boleh dapat soalan negatif kalau kuasa 2 jawapan pun negatif. Salah. Tak percaya? Saya tak percaya. Kita tengok kuasa 2 sempurna. Kalau kita tekan kalkulator, okey. Nak kita tekan punca kuasa 2 negatif 4. Tekan kalkulator. Apa kalkulator kau cakap? Dia cakap. Syntax error. Bermaksud punca kuasa 2 kan? Punca kuasa 2 genap kan? Tak boleh negatif. Nampak? Jawapan dia tak boleh negatif. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. Punca kuasa 3 negatif 8. Tahu tak tekan punca kuasa 3? Shift atas punca kuasa 2 tu punca kuasa 3 dah rasa. Tak. Kan? Tempat yang sama. Okey. Betul tak? Atas punca kuasa 2. So kau dapat jawapan? Sekarang faham? Sebab tu saya kata kuasa nombor genap jawapan sentiasa positif kalau soalan negatif. Kalau kuasa nombor ganjil jawapan sentiasa negatif kalau soalan dia negatif. Kalau positif tak payahlah, jawapan dia memanglah positif. Takkan tiba-tiba soalan positif jawapan jadi negatif. Tapi manusia memang ada yang positif tiba-tiba jadi negatif. Faham
Sebab tu saya tak terkejut kalau dulu dia dapat limit A, SPM dia tak ada A. Ada. Ada. Okay. Fisa dia dapat 5A. Lepas tu pergi sekolah MSM ke apa ke. Lepas tu balik dah habis SPM tak dapat semua A pun. Budak yang dapat semua A adalah budak sekolah biasa, sekolah Teluk. Betul, saya tak tipu, memang wujud jangan tak kejut. Memang ada budak tuition masa darjah 6 dia dapat semua A. Ada seorang budak tu dia tak ada A langsung di PSR. Kesian dia. Korang sempat PSR kan? Kesian korang. Kesian tak betul. Seorang dapat 5 dia MSM lah. Lepas tu seorang tak ada A. Dia tuition lagi masa kesian. Kan? Saya cakap carilah cikgu tuition lain, mungkin ada lebih hebat tak anak dia tuition juga. Form 1, Form 2, Form 3. PT3. Tak dapat A juga. 1 A pun tak ada. Budak tadi tu dah tak semua A dah. Dah tak semua A dah di PT3. Walaupun dia pergi MSM tapi dia tak dapat semua A juga. Dah tak dapat semua A dah. Dia periksa jelas. SPM. Budak tu tuition lagi dengan saya tau. Okay. Baik. Budak tu tuition lagi dengan saya yang tadi yang tak ada A tu. SPM 2020 dia semua A. Straight A. Budak yang MSN tadi tak dapat semua. Tak salah rasa 5 A macam tu daripada 9-10 subjek. Macam mana tu? Macam mana tu? Korang ada jawapan tak? Tapi memang ada juga anak Malaysia. UPSR dia semua A, PT3 dia semua A, SPM dia 12 A. Dia ambil 12 subjek. Ada? Budak tuition salah juga. Saya cerita budak tuition saja. Sebab budak tuition lain memang tak ada yang straight A. Budak sekolah Teluk budak sekolah Teluk. Teluk saya cakap sekolah Teluk je lah. Sebab kalau sekolah Teluk ada straight A, masa dia tuition dengan saya lah. Tak percaya. Saya boleh sebut nama. Nanti kau boleh tanya cikgu. Saya boleh tanya nama budak. Kau boleh tanya. Tu lah cikgu. Budak ni tahun lepas dapat C. Betul lah tu. Sebelumnya saya boleh sebut tahun sebelumnya. Betul-betul. Cikgu ingat Tak, dia tak nak ingat lah kot nanti malu kot. Memang budak tuition saya tahun lepas pun 2 orang 2 orang budak tuition saya yang tak ada rekod yang bagus pun masa di PSR dengan BD3. Tapi dia dapat straight A masa SPM. Sekolah Teluk Sekolah Teluk. Dua-dua Sekolah Teluk. Ada 2 orang. 2 orang Sekolah Teluk dapat straight A dan dua-dua tu tuition kat sini. Dan 2 orang saja dapat straight A kat Sekolah Teluk tahun 2020. Maksudnya 2 orang budak Teluk yang dapat straight A SPM, dua-dua tu tuition kat sini lah. Itu je lah. Faham? Faham. Tempat tuition yang tak ada gantung banner ke apa tak ada. Tak payah, tak perlu. Okay. Last. So saya nak cerita yang macam mana budak tu dia korang ni perlu berusaha lah. Tapi kalau korang budak tadi yang dapat straight A dia meningkat. Yang tadi dia dapat lepas tu dia jatuh. Sebab mungkin entah dia rasa bagus sangat kat sekolah tu, lepas tu mula lalai lah. Okay? Sebab kalau saya jadi budak MSN dulu, memang kalau balik kampung saya tak ada masa nak jumpa kawan-kawan. Even kat kampung saya tak ada kawan. Masih baik kau kat sekolah-sekolah sama macam tu. Memang
Sebab korang, kalau korang nak jadi budak yang bagus kat sekolah tu, memang korang kena belajar. Itu kerja korang. Okey? Tu bezanya budak sekolah biasa dengan budak sekolah MSM. Tapi kalau korang tengok ada kawan-kawan korang duduk MSM, tapi asyik keluar-keluar korang, jalan-jalan hura-hura, result dia habis. Carilah. Dah biasa dia tahu. Okey? So kena hati-hati. Awin dah sound dah ada kau? Dah sound. Lepas tu? Alah, relax lah kakak. Nanti kau kata, tu kan aku dah cakap, lain kali tempat kau tu ganti dengan aku. Ingat je rasa. Okey, tak tu saya kata sekolah ni satu tempat. Tapi korang ni, kalau korang berjaya dekat sekolah yang biasa pun, korang akan sebenarnya korang lebih bagus tau. Okey, ada anak Malaysia, dia dapat result bagus, lepas tu dia pergi masuk U. Lepas tu jumpa budak MSN, budak SBP, lepas tu balik kampung tanya, so mana lah saya belajar kat tempat ni, buat MSN, budak SBP. Saya kata, what? Kenapa kau nak rasa malu? Kau sekolah mana? Teluk. Dia budak mana? MSN. Dia budak mana? SBP. Tapi satu bilik yang sama, kursus yang sama. Walaupun result awak kurang sikit, tapi akhirnya kursus yang sama. Wah. Lepas tu siapa yang semalu? Dia yang budak saya yang straight A tu pun dia jumpa, malulah saya. Saya kata, apa saya awak pula rasa malu? Patutnya dia orang yang rasa malu. Awak sekolah biasa, awak dapat tempat yang sama. Patutnya, dia orang result straight A, dia orang kena tempat lebih bawah, bagus, luar negara ke kan? Tapi tempat yang sama macam saya, betul rasa. Orang terfikir. Kalau saya tak cakap, saya tak terfikir. Lepas tu, bolehlah mula-mula kan dah sedang belajar macam malu-malu kan. Lepas tu bila saya dah cakap, betul juga. Kenapa aku pula semalu, dia orang kata semalu. So sebab tu yang seorang tu anak Malaysia tu tengah belajar pendidikan. So ada seorang doktor gigi lah, budak tuition sir. Ada seorang doktor perubatan tempat tuition sir dah lekap dah kerjaya. Engineer ada, doktor perubatan ada, accountant ada, anak Malaysia. Okay, so soalan seterusnya, bagaimanakah anda menentukan nilai bagi nombor dan bentuk indeks? Menentukan nilai. Kalau menentukan nilai bukan nilai 3. Dah siapa tak nak pergi, semua tak nak pergi dah beli baju raya kat situ kan. Kita nak goyak je sekarang. Okay. So, tak ada pun sekarang ni tukang jahit pun jual kain lah. Tak tahu. Tanyalah Syani ni. Mak ada jual kain tak? Tak ada, mak tak jual kain. Mak ada jahit. Ada macam mak teacher bawa balik kain. Yelah belilah mak. Okey. Nilai tu apa mana? Kau tekan kalkulator je lah. 2 bumbung 5. Saya suka perkataan bumbung. Tapi maksudnya kuasa. So jawapan dia betul tak dapat 32? 0.6 bumbung 3. Betul tak dapat 0.216? Betul? Okey, mari kita tengok yang ni. Nampak? Jom kita tengok. Dia saja kan kenakan. Kadang nanti tanya dalam PSL soalan tu lah. Korang mesti tak baca punya. Kau tak tengok pun, tak pandang pun. Kan? Mentang-mentang dia tak handsome. Tepi pula tu. PM tepi. Okay. So, tengok macam mana buat dia. Alright. Apakah nombor yang kita nak ganti? Macam mana? Sebenarnya kuasa kalau tambah bawa ke sebelah jadi tolak. Tolak bawa ke sebelah jadi tambah. Darab bawa ke sebelah jadi bahagi. Bahagi bawa ke sebelah darab. Betul? Kalau kuasa bawa ke sebelah jadi punca. Bukan hilang punca. Yang hilang puncanya korang. Takkan nak jawab? So, macam mana? M tu, kuasa tu bawa ke sebelah jadi
Punca kuasa 4, 16. Tekan 4, tekan shift, tekan tanda punca kuasa 2. Kan? Bumbung. Bumbung Betul tak? 4, tempat shift, bumbung. 4 shift, bumbung. Nanti dia keluar tanda ni. Betul tak? 4 shift, bumbung, 16. Dapat apa? 2. Tapi kau tengok soalan dia. Dia kata nilai-nilai. Masalahnya korang bagi 2 je. Itu nilai. Jawapan dia nak nilai-nilai. Agak-agak nilai apa jawapan satu lagi? 4, M tu soalan. Jawapan dia kan 1 dah dapat 2. Satu lagi. Nilai-nilai maksud jawapan ada 2. Jawapan satu lagi. Nak tahu apa? Tak tahu. Dah berserah pada Allah. Serah pada takdir. Takdir penentu segala. Jawapannya negatif 2. Macam mana negatif 12 Negatif 2, darab negatif 2, darab negatif 2, darab negatif 2. Korang dapat tak 16? Okey, sekarang cuba tekan kalkulator ni. Negatif 2, okey. Tekan kalkulator ni. Negatif 2 kuasa 4. Dapat berapa? Negatif 2 bumbung 4. Betul dapat 16. Negatif 2 bumbung 4. Kau dapat negatif 16 kan? Macam mana dapat negatif 16 tu? Kita nak jawapan 16. Kena letak apa supaya jawapan dia jadi positif? Yes. Bila korang letak kurungan, so bila tekan kalkulator, negatif tu akan jadi positif. Nampak? Sebab tu saya cakap kalau ada negatif nak kuasa letak kurungan. Kalau tak ada negatif tak apa tak letak kurungan. Sekarang boleh faham? Tak ada tak bagi tahu dalam buku teks ni. Ni saja bagi tahu ni. Okey, kalau korang belajar kat sekolah yang memang ikut bulat-bulat buku teks habislah. Nanti boleh periksa tekan je kalkulator kan. Okey, sekarang tak faham kita tekan kalkulator? Okey, faham yang kat rumah? Faham. Okey. Alright, jelas. Jom, pintar jari. Jari yang pintar. Yang ni tadi sudah ajar dah tekan kalkulator, nampak? Macam mana dia suruh tekan kalkulator tu kan? Kan? Okey, cubalah try. Cuba try. Yang A tu dapat tak? 625. Ikut apa yang disuruh tu. Yang ni tak payah ni. Ni alah, tak payah. Ni tekan negatif je. Nanti kau ingat dia kurungan, tak payah kurungan, dia negatif je. Kita korang ada. Mungkin kau nak tekan yang ni pun boleh ni. Negatif dalam kurungan. Kan kat kalkulator korang ada tanda ni. Boleh juga, boleh. Tak tekan tu pun boleh. Kau tekan negatif pun boleh, tolak pun boleh. Sama je function dia. Bazir butang. Bukanlah butang lain, butang safe tu. Okey. Dah dapat? Try satu dapat tak? Okey dah, sudah tekan semua, siap. Pastikan korang tahu tekan macam mana. Tak boleh cakap kat Sir. Saya takut ada orang kalkulator lain. Kalkulator lain tu kena bagi tahu Sir. Kalau kalkulator lain, saya tak tahu nak tekan. Kena korang, kalau sebab kalkulator je nama lain tu dia cantik lah sikit design dia.
Budak saya yang SPM tahun lepas kalkulator dia kalkulator lain. Saya tak tahu. Ada sekali tu, macam mana tekan sini? Saya tak tahu kalkulator macam mana. Dia kajilah sendiri. Dia cari kat YouTube ke apa, carilah. Saya tak ada masa lah. Sebab saya belum tahu janji je kalkulator ni. Okey, dah. Semua faham Tak faham cakap? Tak faham cakap? Sebenarnya yang jenis kalkulator scientific ni korang boleh install dekat ni tau, handphone pun boleh. Tapi handphone tak boleh bawa lah kan masa periksa. Okay. Alright. Sebab kau nak jimatkan nak buat handphone masa tuition kan, boleh install scientific calculator. Okay, boleh? Kelas. Okay? Pastikan untuk faham sebab saya tak nak nanti next class tu korang terketar-ketar dengan calculator lagi. Yang tak bawa kalkulator habislah ya Irin. Okey. Ingat kita belajar matematik ni seolah-olah kita berperang. Jadi senjata dalam matematik ni adalah kalkulator. Habis kalau kau lawan saya kau pakai kalkulator kan. Macam ini tak ada kalkulator. Oh nak balas apa? Okey, nampak? So itulah berperang Okey, jom kita hitung nilai setiap satu. Cepat. Siapa boleh bagi jawapan dengan cepat? Negatif 6. Negatif 904 berapa? 6. Oh ni bisik, jangan cakap 4 hour saya tak tengok. 6561 cakap kuat-kuat. Negatif 4 kuasa 5. Jawapan dia mesti negatif. 104 24. 1024. Okey, 2.5 kuasa 3. 15. Okey, kejap. Cuba kau tak tekan kurungan. Yang ni dapat tak jawapan yang sama? Jawapan ni sama kan? Ingat sebab dia positif. Jawapan ni tetap akan dapat sama. Okey? Okey, yang ni kena letak kurungan. Kalau kau tak percaya, cuba tak letak kurungan. Dapat tak jawapan yang sama? Tapi yang ni akan dapat jawapan yang sama, kebetulan. Sebab kuasa dia kuasa ganjil. Okey. So, dapat berapa? Negatif 7, 6, 8. Okey, 3/8 kuasa 5. 243 327 68. Okey. Ni pula positif ni jawapan. 1/129. Okey, next. 1/2/3. Tahu tak? 1 ABC, 2 ABC, 3. Lepas tu kurungan. 2/7/9. Betul lah. Betul. Ni jawapan ni mesti negatif. 12. Betul tak? 27. Betul Okey. So hari ni memang fokus hanya untuk pastikan korang tahu tekan kalkulator. Korang tahu nilai. Korang tahu menggunakan trik-trik yang ada dalam kalkulator. Tadi yang kesilapan yang korang berasa buat tadi, yang tu tadi saya dah ajar tadi, saya bagi tahu masa bila kena tekan kurungan, masa bila tak perlu tekan kurungan, saya dah ajar tadi. Tak ada yang tadi yang masa bila tekan kurungan tu tak ada dalam konteks, tak ada kan? Kau tengok sini tadi kan? Tak ada langsung dia bagi tahu kan? So bergantung pada cikgu nantilah siapa yang dia ada maklumat yang lebih, dia kena bagi tahu lah. Sebab kalau korang tak bagi tahu masa form 3, nanti masa form 4 dia problem. Sebab saya bukan cakap kosong, sebab saya memang ajar budak form 4. Jadi saya tengok anak murid saya salah tekan. Jadi korang dah biasa belajar dengan saya dah pastikan korang tahu daripada sekarang. Okey? Sebab matlamat saya ialah nak pastikan korang tekan dengan betul. Alright?
Okay. So, untuk next class nanti, kita nak belajar hukum. Hukum. Kat sekolah agama banyak belajar hukum ni. Kan? Matematik pada hukum tau. Bermakna, kalau hukum ni kita tak ikut, berdosa. Cuma hukum ni tak ada dalam Al-Quran. Dia ada dalam buku teks. Okay. Tapi di sisi Allah adalah pahalanya kan. Okey, nanti hukum kita akan tengok hukum kuasa. Bila kita darab, kuasa dia jadi apa? Bila kita bahagi, kuasa dia jadi apa? Okey, saya bagi tahu secara kasarnya kat sini, korang akan tengok. Tengok ya. Nampak? Secara kasarnya, bila kita darab nombor yang sama, kuasanya kita tambah. Nampak? Intro sikit. Okey, nanti kita tengok. Bila kita bahagi, kuasa dia kita tolak. Okey. Darab pasangannya tambah. Bahagi pasangannya tolak. Yang ni saya nak fokus minggu depan. Okey. Sambil-sambil tu saya ulang ingatkan korang, tanya korang yang apa yang saya ajar hari ni. Okey. Boleh faham? Penting ini saya cakap penting ni sebab saya nak pastikan korang naik kat form 4 nanti korang faham benda ni. Okey, korang ingat saya cakap sekarang, anak murid saya yang siapa yang tuition lagi dengan saya masa form 4, saya mesti tanya nanti. Ingat tak masa form 3 bab 1 kita belajar ni? Korang pun betul lah. Sekarang umur korang dah 15 tahun kan? Terbalik jadi korang dah tua. Setahun ni 40 tahun. Terbalik 4 tahun. Alhamdulillah semuda lagi. Kalau tidak setua lah. Kalau saya 39, 93 tahun. Betul lah. Tak nak. Sedang muda. Tahun depan saya muda lagi. Okay? Maksudnya korang semakin tua. Sebenarnya umur terbalik ni melambangkan kita punya daya ingatan lah. Sebab itulah korang ni sebagai pelajar susah nak ingat. Nampak? Okay? So cukup dulu nanti hari ni. So saya tak sabar-sabar nak ajar yang selepas ni. Kalau ada masa sampai pukul 12 habis dah. Teks. Okay, so terima kasih semua. Bye. Terima kasih, Sir.